Guten Tag, mein Name is Adi and this Tui Engel. Assalamualaikum, kita jumpa lagi di Sembang Engel bersama Adi. Syasha punya hal, so aku cakap Jerman pula tadi. Sampai tui-tui semua keluar. Cakap apa. Okey, episod kali ini kita nak cerita tentang 10 SUV Jerman yang paling cool. Dalam kiraan 3, 2, 1, jom kita tengok. Rasanya tidak perlu diperkatakan lagi tentang SUV kini telah mendominasi pasaran automotif di peringkat global. Jika anda perhatikan, kebanyakan pengeluar yang memainkan peranan dalam mengangkat populariti kenderaan jenis ini datangnya daripada Jerman seperti Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche. Porsche ke Porsche? Porsche saja dengan Volkswagen. Volkswagen tu. Ini kerana jenama-jenama ini menawarkan pelbagai jenis SUV dari sporty hinggalah ke mewah yang memfokuskan kepada prestasi off-road. Pendek kata, apa saja yang diorang boleh fikirkan, semua diorang ada. Jack of all trade. So, dalam banyak-banyak SUV yang ada di muka bumi ni, Adi pilih 10 yang paling cool dan jom kita tengok satu-satu. Yang pertama, Audi Q7 V12 TDI. Model ini diperkenalkan pada tahun 2008 ketika Volkswagen Group masih belum dibelenggu dengan skandal Dieselgate. Enjin berkapasiti 6.0 liter ini dan 12 silinder yang disusun dalam bentuk V, tadi tu W. Dan pengecas turbo berkembar itu menjana 500 horsepower dan juga 1000 Nm of torque, membolehkan Q7 memecut daripada 0 hinggalah ke 100 km sejam dalam hanya 5.5 saat. Laju tu. Sebelum mencapai kelajuan maksimum 250 km sejam. Kalau korang tengok kan kereta ni kan memang sangat-sangat elegan. Tapi sayang, kereta ni dekat Malaysia tak laku. Aku pun tak tahu kenapa. Punya banyak Q7. Tapi tak pastilah sama ada model V12 TDI ni ke ataupun di sebaliknya. So untuk kereta ni Adi bagi cool meter Adi kalau 1 sampai 10 Adi bagi 5. Tak tahu kenapa. Yang seterusnya, nombor 2, Volkswagen Touareg R50. Touareg generasi pertama dibangunkan bersama-sama dengan Porsche ataupun Porsche Cayenne dan juga Audi Q7. Oleh itu tak hairanlah jika ia mempunyai varian berprestasi tinggi. Sebab dia lah, diorang bersaing kan. Ada 3 kereta yang berbeza tetapi datang sekali serentak. Memang kena lawan lah mana satu yang lagi hebat, betul tak? Untuk petrol, ia boleh dipati dengan enjin ni baru betul W12. Okey, manakala untuk diesel pula Volkswagen menawarkan dengan varian R50 yang dikuasakan oleh enjin 5.0 liter V10 TDI dengan 313 horsepower dan juga 750 Nm of torque. Jumlah yang cukup tinggi pada ketika itu. Tapi untuk kereta ni, Adi punya cool meter Adi nak bagi 8 sebab design dia cantik. Untuk model Touareg ni pernah masuk Malaysia satu ketika dulu tapi sekejap saja, lepas tu telah didiskontinukan. Tak tahu kenapa. Okey, seterusnya adalah Mercedes AMG GLC 63S ataupun orang panggil apa? Mercedes kumbang. Aku pun tak tahu kumbang tang mana. Mercedes-Benz tidak berdiam diri apabila pesaingnya mula membangunkan SUV berprestasi tinggi yang mampu membuat catatan rekod di Nuremberg dengan mudah. Dibangunkan oleh AMG dan tersedia dalam bentuk biasa ataupun coupe, GLC 63S menawarkan gabungan prestasi tanding kereta sport yang sebenar dan practicality typical sebuah SUV. So korang dapat kereta SUV yang mewah tetapi perangai macam kereta sport. Biasalah kan Mercedes-Benz. One man, one engine. Untuk AMG je lah. Untuk kereta ini, cool meter dia Adi bagi 8. Sebab kalau tengokkan kat Malaysia sekarang trending, semua orang mampu pakai kereta ni. Tak tahulah mana datang duitnya. KWSP kot. Yang keempat, BMW X5
M. Rasanya M ni untuk M Sport kot. Mana-mana kenderaan BMW yang menggunakan destinasi M pada hujung namanya amat digeruni atas sebab-sebab tidak perlu diperkatakan lagi. X5M tidak terkecuali kerana dengan enjin bi-turbo V8 yang mampu menghasilkan 600 horsepower dan juga 750 Nm of torque. Ia hanya memerlukan 3.9 saat untuk mencapai kelajuan 100 km sejam. Ini setanding dengan supercar seperti Aston Martin DB11, DB11 dan juga Mercedes-Benz SLR McLaren. Kereta gemuk-gemuk besar boleh. Tapi untuk kereta ni memang Adi minat sebab dia punya keselesaan dia memang cantik. Adi sendiri dah bawa, Adi sendiri dah try, tapi bukan M Sport punya design lah. Tapi yang ini cool meter dia Adi bagi 8.5 sebab dia kereta lagi hebat. Yang kelima, Mercedes-Benz G-Wagon. Juga dikenali sebagai kereta kegemaran Sasha ataupun the godfather of SUVs, G-Wagon ataupun G-Class mengangkat nama Mercedes-Benz dalam segmen itu terima kasih kepada ketahanan yang ditunjukkan oleh model asal W460 yang diperkenalkan pada tahun 1979. Itulah dia. Dia datang daripada W460 kan, lepas tu dia dah naik jadi G. Tak tahu lah sekarang ni G apa? G63 kan? G63 yang harga macam itulah dia. Hari ini G-Wagon lebih dikenali sebagai ikon kemewahan, namun prestasi off-road jentera ini masih dikekalkan. Malah teknologi yang ada padanya kini lebih hebat dan juga canggih. Untuk kereta ni Adi memang minat. Rupa dia memang cantik, sangat klasik. Tapi cool meter dia Adi terpaksa bagi 4 sebab kenapa? Keras suspension dia sebab kereta off-road kan. Sebab dia bukannya lebih kepada SUV, lebih kepada off-road. Ya, Sasha yang minat, dia tak minat. Nombor 6, Porsche Macan. Aku tak tahu dia makan apa. Macan ke Macan? Ada orang panggil makan, ada orang panggil macan, ada orang panggil Macan. Rasanya Macan lah kot dia punya ayat yang betul nak disebutnya, betul tak? New Porsche Macan. Adil jika dikatakan bahawa Macan menjadikan segmen crossover yang agak tepu ketika itu cool. Ini antara crossover yang sangat-sangat cantik. Gabungan elemen mewah dan prestasi yang diketengahkan ternyatanya berjaya menarik perhatian pembeli, sama ada dari kumpulan yang baru ataupun kepada pengguna-pengguna Porsche yang sedia ada. Buktinya, ia muncul sebagai model Porsche yang paling laris pada tahun 2021 dengan 88,362 unit yang berjaya dijual seluruh dunia. Kalau korang tengok rupa dia, okey, ini masalah Porsche. Porsche ni tak kira lah dia SUV ke, dia sports car ke, dia hypercar ke, ataupun dia nak buat macam kancil ke. Ini adalah kereta yang dia boleh pakai macam-macam jenis warna, tetap nampak cantik. Cuba kau bayangkan kalau kancil pakai color pink, jadi apa? Aku pun tak tahu. Pelik rupa dia. Cool meter untuk Porsche ni tetap Adi akan bagi 8.5 juga sebab Adi lagi hebat daripada itu. Yang ketujuh, BMW iX3. Ni ada model baru masuk Malaysia ni. Trend kenderaan elektrik telah menunjukkan peningkatan yang sangat-sangat konsisten sejak beberapa tahun yang lalu dan seperti yang dijangka, segmen SUV pun tidak terkecuali. Dikenalkan pada tahun 2020, BMW iX3 merupakan SUV elektrik pertama yang dihasilkan oleh BMW. Penggunaan motor elektrik e-drive dan juga pak bateri lithium ion 400 volt membolehkan ia dipandu sejauh 460 km dengan satu cas penuh. Maksudnya kalau korang daripada KL, kalau korang travel pergi Penang, korang boleh cas kat sana. Tapi kalau korang jam, aku tak tahu lah, power bank boleh kot. Aku tak ada kereta elektrik. Untuk kereta ni memang cantik. Adi sendiri dah tengok macam mana rupa iX yang terbaru ni. So Adi bagi dia 9 sebabkan futuristik yang dia ada dekat dalam kereta tu. Yang seterusnya, ini memang betul-betul Adi minat. Audi SQ5. Tidak lama dulu, mana-mana kereta sport yang boleh melakukan pecutan kosong hingga ke 100 km sejam dalam lingkungan 5 saat sudah cukup power. Tapi kini, prestasi seumpama itu mampu dicapai oleh sebuah SUV seperti Audi SQ5. Ini bukanlah sesuatu yang menghairankan kerana crossover itu mempunyai 354 horsepower dan juga boleh menghasilkan 500 Nm of torque. Kereta ni memang
memang Adi minat. Adi dah tengok depan mata, harga dia pun ya Allah beruban kalau dengar harga dia. Rasanya hari tu tengok berapa, dalam setengah juta ada kot SQ5 ni. Itulah dia, Audi. Untuk dia, cool meter Adi akan bagi 9 sebab design dia sangatlah identiti Audi. Memang Adi minat Audi pun tak ada apa. Yang ke-9, Porsche Cayenne Turbo S. Ni kereta makcik-makcik FF pergi pasar TTDI. Cayenne merupakan pioneer dalam segmen SUV berprestasi tinggi. Model generasi pertama mereka yang dilancarkan ke pasaran hampir 20 tahun yang lalu mendapat reaksi yang bercampur aduk. Namun hari ini, ia menjadi antara model yang paling popular dalam segmen dia. Mau taknya makcik FF pergi pasar tau naik kereta ni. Malah, ia juga mempunyai potensi untuk ditransformasikan menjadi jentera off-road dengan beberapa modifikasi ringkas. Bayangkanlah, beli kereta tu je dah harga sejuta baru. Lepas tu kau nak modify, bawa masuk hutan. Alah, hai sayangnya duit. Baik pergi pasar. Cool meter untuk kereta ni, yelah sebab dia dah 20 tahun kan. Adi bagi dia 9 jugalah. Sebab kan design ni dah 20 tahun usia dia, tetap macam tu juga rupa kain. Cuma dia bagi design lampu lain sikit kan. Yang itu Adi respect. 9/10. Dan yang terakhir sekali, ini Audi e-tron. Tak tahulah harga dia berapa. Takut. Jom kita tengok. E-tron diperkenalkan di Paris Motor Show pada tahun 2018 sebagai kenderaan elektrik versi produksi pertama keluaran Audi. Di samping kualiti pemanduan dan pengendalian trademark jenama itu, model ini juga tampil dengan pelbagai teknologi inovatif seperti cermin sisi virtual yang menggunakan kamera sahaja. Bukan itu sahaja, ia juga dihasilkan di kilang pengeluaran neutral CO2 di Brussels. Maksudnya CO2 yang dikeluarkan oleh kilang tu adalah datangnya daripada neutral. Betul tak Syasha? Neutral. Macam mana CO2 neutral lah? Kentut. Itu monoxide kan? Bukan Syasha pun tak tahu. Tapi dekat Brussels lah. Korang nak tengok macam mana rupa kilang tu, korang pergi sana. Tapi side mirror virtual tu memang gempak. Kalau ada boleh pasang plug and play kat Myvi, korang try dulu. Nanti bagi tahu Adi macam mana rupa dia. Untuk kereta ni, cool meter dia, Adi tetap akan bagi yang paling tinggi 10/10 sebab dia antara kereta idaman Adi. Adi kata kan, Adi minat Audi kan. Apa barang Porsche? Syasha suka Porsche tadi tak? Suka G-Wagon. Dia suka G-Wagon. Patutlah rendah rating dia. Okey, kalau korang tengok dekat dalam list yang Adi bagi tadi tu, yang banyaknya Audi, betul tak? Tapi sayang kat Malaysia, mana Audi ni? Tak tahu ada dia kat atas jalan raya kan. Media tak pernah panggil untuk launching. Kereta tu promote pun suang-suang kuku. Come on lah Audi. Saya peminat Tega Audi tau. Tolonglah panggil lah Adi. Atau bagilah sebiji. Seminggu pun jadilah Adi bawa jalan kan. Daripada Malaysia gila nak pergi sampai Thailand. Tak. Daripada KL sampai Kangar patah balik kan. Adi pastikan Adi hantar balik. Tayar 4 biji, Adi hantar 4 biji balik. Tak pernah lagi Adi hantar 2 biji je tinggal. Okey? Audi. Yang tepi. Dalam 10 kereta SUV yang Adi dah tunjuk kat korang ni, cool meter korang pula macam mana? Share lah dalam komen. Alright? Dan jangan lupa juga kalau korang ada cerita-cerita yang menarik nak di-sharekan kat dalam Angear, tulis juga dekat komen. Syasha rajin tau untuk baca komen-komen korang. Dan juga fan-fan Mercedes G-Wagon tu, ambil lah hati Syasha. Mana tahu Syasha nak buat cerita pasal G-Wagon, tulis kat bawah juga. Okay? Cool meter yang Adi bagi tadi tu adalah base daripada pendirian Adi sendiri. Jangan lupa share cool meter korang juga kat dalam tu. Kita jumpa lagi di Sembang Angear pada episod yang akan datang. Adi nak gerak dulu. Jangan lupa subscribe. Alright? Like video ni. Dan juga butang notification tu tolonglah on. So korang tahu episod yang akan datang, apakah episod yang terbaru daripada kami. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Adi nak pergi tengok Audi jap.